Selamat berjumpa kembali bersama Ayaman dalam Ayaman Kongsi Je. Sebelum kita teruskan, sila share, like dan subscribe, tekan tombol loceng. Zaman di mana sebelum masa kenabian, berbagai-bagai berita, peristiwa yang mewarnai kehidupan Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi akhir zaman. Kita lihat dulu salah silah. Ni dia salah silah dia. Nabi kita Muhammad yang lahir pada 570 Mesi, 570 Mesi. Kalau kita lihat di sini, Muhammad lahir 570 Mesi, ayahnya Abdullah lahir 545 Mesi. Ini adalah keluarganya. Keluarga daripada dan adik-beradik pada ayahanda Rasulullah SAW itu adalah Hamzah, Abbas, Abu Lahab, Abu Talib dan Harith. Nama-nama besar ni sangat terkenal. Hamzah, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, Abu Talib dan Abu Lahab ni tak sempat dia masuk Islam. Dan kita sangat tahu bahawa Abu Lahab ni bagaimana perangainya, sikapnya terhadap Rasulullah SAW ketika Rasulullah membawa Islam ke dunia ini. Kalau kita lihat keluarga Rasulullah SAW ni, ayah dari nenek Nabi SAW itu Hashim bin Abdul Manaf adalah penanggung jawab untuk penyediaan air dan makanan bagi para tetamu yang datang ke Kaabah. Bermakna Kaabah itu telah diletakkan di dalam jagaan keluarga Rasulullah SAW. Maknanya keluarga ini keluarga sangat mulia yang Allah berikan tanggungjawab untuk menyediakan air dan makanan pada tetamu yang datang ke Kaabah pada itu. Kaabah ni sebenarnya dah ada dah. Bukan zaman Rasulullah, zaman Nabi Ismail itu dah ada dah. Nabi Ibrahim dulu dah ada. Dan Hashim ni, Hashim bin Abdul Manaf ni adalah hartawan yang terhormat dari keluarga Bani Abdul Manaf bin Qusay. Abdul Manaf bin Qusay, dialah orang yang pertama menyediakan makanan atsarit, roti yang diremuk dan direndam di dalam kuah kepada jamaah haji di Mekah. Nama asalnya adalah Amru. Nama asalnya adalah Amru, tetapi biasa dipanggil Hashim kerana pekerjaannya Hashim dalam bahasa Arab, artinya orang yang meremukkan roti. Siapa yang nama Hashim tu maknanya orang yang meremukkan roti lah. Tapi itu dah disebutkan sebagai Hashim bin Abdul Manaf. Padahal nama asalnya adalah Amru. Dia juga yang pertama kali mencadangkan program 2 kali rihlah, iaitu kepergian bagi kaum Quraisy. Rihlatus Syita, berpergian di musim dingin, dan Rihlatus Syaif, berpergian di musim panas. Keluarga besar Nabi SAW ini lebih dikenal dengan sebutan Al-Usrah Al-Hashimiyah. Al-Usrah Al-Hashimiyah, iaitu sebutan yang disebabkan kepada Hashim bin Abdul Manaf. Silsilah Nabi SAW tentu saja tidak berakhir dengan Hashim bin Abdul Manaf. Generasi selepas itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama asalnya Muttalib ini adalah Syaibah. Bin Hashim, nama asalnya Amru. Bin Abdul Manaf, nama asalnya Mughirah. Bin Qusay, nama asalnya Zaid. Bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fir, yang memiliki gelaran Quraisy yang menjadi asal bakal nama kabilah, iaitu Fih ni tadi. Itulah nama asal Quraisy itu. Bin Malik bin Nadar, nama asalnya Qais. Bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah, nama asalnya Amir. Bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan ini berasal dari anak keturunan Ismail bin Ibrahim. Bermakna keturunan Rasulullah ni yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah keturunan yang sangat mulia, keturunan yang bermula daripada Nabi Ibrahim. Namun tidak diketahui berapa jumlah dan nama yang ada antara Adnan dan Nabi Ismail. Bermakna antara Nabi Ismail ke Adnan, kita tak tahu berapa ramai lagi yang ada. Tetapi itulah jalurnya, itulah keturunannya daripada Nabi Ibrahim, Ismail, sampailah kepada Rasulullah kita, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW.
Allah masalahnya Nabi Muhammad. Fih bin Malik ni juga dia disebut Nadar bin Kinanah yang memiliki gelaran Quraisy. Dari situlah datangnya nama kabilah dan kaum ini sebagai Quraisy. Dengan nisbah kepada anak keturunannya dikenal dengan suku Quraisy. Daripada Fih ni tadi bin Malik, dia turun ke kaum-kaum yang di bawah ni, suku-suku itu disebut sebagai suku Quraisy. Kabilah ini merupakan kabilah terhormat di tengah masyarakat Arab secara keseluruhan dan tersebar di seluruh bandar Mekah. Bermakna waktu itu di Mekah majoriti adalah orang-orang Quraisy. Kita pergi pula tajuk seterusnya, iaitu Hashim pergi. Hashim pergi, Abdul Muttalib datang. Gaza, Palestin menjadi tempat singgah terakhir Hashim bin Abdul Manaf. Dia wafat di sana jauh dari Yathrib, tempat isterinya. Kalau kita tahu tadi, Hashim ni adalah keturunan asal daripada Rasulullah. Dia meninggal tu di Palestin, di Palestin. Salmah binti Amru adalah isteri kepada Hashim tadi. Hashim meninggal dalam perjalanannya berniaga ke Syam. Bila nak pergi ke Syam, Syam tu adalah beberapa tempat yang sekarang ni terdiri daripada Syria, Palestin, Jordan. Tapi dulu daerah itu disebut sebagai Syam. Sebenarnya Hashim terasa berat berangkat ke Syam teringat isterinya yang sedang mengandung, namun dia harus berdagang untuk mencari hidup. Waktu itu orang berdagang dari satu tempat ke tempat sangat jauh, berbulan-bulan baru sampai untuk berdagang. Untuk mencari isteri dan anaknya, Salma dengan ikhlas melepas kemudian suaminya ke Syam. Tangisan mengiringi keberkatan Hashim. Tidak juga Hashim meninggal dunia dalam perjalanan. Salma ditinggal pergi oleh suami itu selamanya saat usia kandungannya kian meningkat. Pada waktu Hashim nak berdagang ke Syam, isterinya Salma itu sedang mengandung. So maknanya tidak sempat Hashim untuk melihat zuriatnya lahirnya. Pada tahun 497 Masehi, Salmah melahirkan putranya bernama Abdul Muttalib. Salmah memanggil anaknya itu dinamakan Syaibah. Syaibah itu adalah uban di kepala. Maksudnya adanya rambut-rambut putih di kepala Abdul Muttalib pada dia lahir itu, yang dinamakan Syaibah itu. Dia mendidik anaknya di bilik ayahnya, itu bilik Hashim lah, bapa keluarga Abdul Muttalib tadi, di Yathrib. Sementara tidak seorang pun dari keluarga di Mekah yang tahu tentang keberadaan Salmah. Maknanya siapa pun tak tahu Salmah ni ada kat mana sebenarnya pada waktu itu. Hashim bertemu kali dengan Salmah di Yathrib. Ketika itu dia sedang dalam perjalanan ke Syam dan singgah sebentar di Yathrib. Tidak juga dia bertemu dengan jodohnya di sana, iaitu Salmah. Sepeninggalan Hashim, urusan penyediaan makanan dan minuman bagi para tamu Allah diserahkan kepada saudara Hashim, Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Itu Abdul Muttalib Abdul Manaf, sama dengan nama Datuk Nabi tadi, Abdul Muttalib juga, tapi binnya Hashim. Dia adalah seorang lelaki terkenal dan terhormat yang dijuluki Al-Fayyad, iaitu si dermawan. Adik-beradik kepada Hashim ni tadi, iaitu Abdul Muttalib Abdul Manaf. Oleh kerana telah lama Abdul Muttalib tak jumpa dengan Syaibah tu tadi. Syaibah tu tadi adalah Hashim. Dia berusaha mencari anak Hashim, tetapi tidak berhasil. Sampai satu hari dia mendengar berita tentang keberadaan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mencari Abdul Muttalib, nama yang sama, senama pula. Usaha adik kepada Hashim ni tak sia-sia. Dia berhasil menemukan Abdul Muttalib yang ketika itu berusia 7 tahun atau 8 tahun lebih kurang. Sebuah penemuan yang mengharukan. Jadi air mata Abdul Muttalib, Al-Muttalib ni tadi, Al-Muttalib nama sebenarnya. Abdul Muttalib mengalir dan memeluk Abdul Muttalib ni, iaitu anak saudaranya. Rasa rindunya telah terbalas. Dia menaikkan Abdul Muttalib ke atas tunggangannya dan memboncengnya, tetapi Abdul Muttalib menolak. Al-Muttalib pula menerima persetujuan Salma, iaitu ibunda Abdul Muttalib, supaya diizinkan membawa pergi anaknya, tetapi si ibu menolak permintaan daripada
Al-Muttalib. Salmah tak ingin lepaskan buah hatinya yang sangat dia sayangi. Namun hati Salmah akhirnya luluh juga saat Al-Muttalib berkata, sesungguhnya dia, Abdul Muttalib, akan ikut bersamaku menuju kekuasaan yang diwarisi oleh ayahnya Hashim, menuju tanah haram. Dengan itu Salmah mengizinkan Abdul Muttalib pergi dengan menaiki keldai yang dimiliki oleh Al-Muttalib tadi. Oh, bukan Abdul Muttalib nama dia, nama sebenarnya Al-Muttalib bin Abdul Manaf, anak kepada Hashim yang bernama Abdul Muttalib, ya. Dia yang mengasa, kalau kita lihat di sini, bermulalah pergerakan Abdul Muttalib tadi dari tempat tinggalnya yang di Yasrib ke Mekah, yang dibawa oleh bapa saudaranya Al-Muttalib, adik kepada Hashim ni tadi. Abdul Muttalib tinggal bersama Al-Muttalib sehingga dewasa. Suatu hari Al-Muttalib pergi ke Rodan, Yaman, yang menjadi perjalanan terakhirnya pula. Di tempat itulah dia meninggal. Kekuasaan ini diteruskan oleh anak buahnya tadi, Abdul Muttalib, iaitu datuk kepada Rasulullah SAW. Dia menggariskan aturan terhadap kaumnya sama halnya dengan nenek moyangnya yang terdahulu. Namun pengaruh Abdul Muttalib melampaui para nenek moyangnya. Dia mendapat kedudukan dan martabat yang tinggi di hati kaumnya yang belum pernah dicapai para pendahulunya. Maksudnya kaum kerabat dia, keturunan dia dulu, nenek moyang dulu tak pernah mendapat kedudukan martabat yang tinggi dibanding dengan Abdul Muttalib ni. Dia sangat dicintai sehingga karisma dan wibawanya semakin besar. Salah satu keistimewaan Abdul Muttalib adalah terpilihnya dia oleh Allah untuk menggali telaga Zamzam. Telah diketahui air Zamzam yang ditemukan oleh Hajar pernah hilang di telan masa. Kehilangan telaga tersebut bermula saat kaum Jurhum datang ke Mekah. Mereka minta izin kepada Hajar, ibunda Nabi Ismail, untuk tinggal di sekitar Kaabah. Hajar mengabulkan permintaan mereka. Suatu ketika Nabi Ismail tertarik pada salah satu puteri dari kaum suku Jurhum ini. Ismail kemudian menikahinya. Keturunan Ismail itu lalu diberi nama Bani Ismail. Tidak lama kemudian suku Jurhum mulai meremehkan Kaabah. Kaum-kaum ni, yang suku Jurhum ni, bila dia meremehkan Kaabah, sehingga Allah menjadikan kaum Khuza'ah menjajah mereka. Itu terjadi bersama pecahnya empangan Arab Selatan di kurang daripada abad ke-5 Masih. Kaum Jurhum terpaksa keluar dari Mekah. Namun sebelum pergi mereka masih sempat menimbun telaga Zamzam supaya tidak dapat diguna oleh suku Khaza'ah. Di sinilah saatnya telaga Zamzam itu tertutup, ya? Dan Abdul Muttalib pula, datuk Nabi ini, diberikan keistimewaan terpilihnya dia oleh Allah untuk menggali semula telaga Zamzam tu. Oleh kerana telah ditutup oleh kaum Jurhum ni tadi, maka Zamzam ini pun lenyap bagai ditelan bumi. Sehingga pada saat suatu ketika Abdul Muttalib bermimpi diperintahkan menggali telaga Zamzam. Dalam mimpi itu dia juga diberitahu di mana letaknya telaga tersebut. Dia pun melakukan penggalian hingga menemukan benda-benda terpendam berupa pedang, perisai, baju besi dan 2 pangkal pelana yang dibuat daripada emas yang dahulu dikubur oleh kaum Jurhum ketika mereka meninggalkan Mekah. Dia telah berpaling daripada Allah, maka Allah hantar pula kaum Khuza'ah tadi untuk menjajah Jurhum, dan Jurhum membalas dendam dengan menutup telaga Zamzam. Dan keistimewaan itu diberi pula kepada Abdul Muttalib untuk menggali semula telaga Zamzam. Jadi dalam telaga itu macam-macam ada, ya? Macam-macam pedang lah, perisai lah. Pedang ni pula dah ditemukan tu, kemudian dijadikan hiasan pintu Kaabah macam yang kita tengok sekarang. Adanya hiasan pintu Kaabah. Sedangkan 2 pangkal pelana dijadikan sebagai papan-papan emas dan ditampal di pintu Kaabah. Itu yang ada. Ini kita tak pernah tahu, kan? Dalam melalui sirah ni dapat kita tahu rupanya pedang tu dapat daripada kolam
Telaga Zam-Zam tu diletak di Kaabah, balangan emas diletakkan sebagai tanda, ditampal juga dekat pintu Kaabah. Sirah-sirah ataupun cerita-cerita seperti ini yang kita patut ambil tahu, sebabnya benda-benda ni semua berkaitan dan sangat rapat dengan perkembangan Islam itu sendiri. Abdul Muttalib juga menyediakan wadah untuk air Zam-Zam disediakan bagi jemaah haji. Maknanya kerja haji ni dah ada lah sebelum Rasulullah lagi diangkat sebagai pemimpin umat. Dah ada dah. Maknanya zaman Nabi Ismail tu ada dah kerja-kerja haji dibuat. Oleh itu Abdul Muttalib inilah yang menyediakan air Zam-Zam ni untuk jemaah haji. Setelah telaga Zam-Zam berhasil digali, orang-orang Quraisy mempermasalahkannya. Maksudnya, izinkan kami membantumu, kata orang-orang Quraisy. Aku tidak mengizinkan kalian. Ini adalah projek yang sudah aku tangani secara khusus, jawab Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib tak bagi orang Quraisy masuk campur urusan menyediakan air Zam-Zam tadi. Akibat penolakan itu, mereka menyeret Abdul Muttalib ke pengadilan. Seorang dukung perempuan dari Bani Sa'ad di pinggiran Syam. Namun dalam perjalanan mereka kehabisan air. Saat mereka dilanda kehausan, itulah Allah menurunkan air hanya kepada Abdul Muttalib, dan tidak setitis pun tercurah kepada yang lain. Peristiwa itu membuatkan mereka tahu bahawa urusan Zam-Zam telah diserahkan secara khusus oleh Allah kepada Abdul Muttalib. Mereka pun pulang ke tempat masing-masing. Saat itulah Abdul Muttalib bernazar bahawa jika ia dikaruniakan 10 orang anak, ia akan menyembelih salah satunya untuk Kaabah. Apabila mereka telah masuk usia balik, nazar itu membuatkan keluarganya terkejut. Namun Abdul Muttalib tetap ingin melakukan nazar tersebut, meskipun keluarga memintanya untuk membatalkan. Dia tetap pada keputusannya. Nazar itu akhirnya memang harus dilakukan. Setelah Abdul Muttalib dikurniakan anak ke-10, sanak saudara kian khawatir dengan hal ini. Anak yang ke-10 itu, namun tidak demikian halnya dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tak peduli. Dia dah bernazar, maka dia perlu lakukan. Dia segera memberitahu anak-anaknya. Mendengar penjelasan ayahnya, pada mulanya mereka terkejut. Rasa haram mereka beransur hilang. Ketika ayah mereka menjelaskan asal usul nazar tersebut, mereka pun mengikuti permintaan Abdul Muttalib. Dia lalu menulis nama-nama anaknya untuk jadikan korban pada anak panah undian. Setelah diundi, yang terkeluar nama adalah Abdullah. Yang kita tahu Abdullah ini adalah bapa kepada Rasulullah SAW. Anak yang paling tampan di antara putera-putera Abdul Muttalib, yang paling bersih jiwanya, yang paling disayangi Abdul Muttalib. Terkejut dengan hasil undian itu, tapi dia harus melaksanakan nazarnya. Abdul Muttalib lalu menuntun Abdullah menuju ke Kaabah sambil membawa pedang. Wajah Abdullah diarahkan ke Kaabah untuk disembelih, tetapi orang-orang saudaranya, iaitu dari pihak ibu, dari Bani Makhzum, dan saudaranya Abu Talib. Abu Talib ni adalah adik-beradik pada Abdullah lah. Menghadapi sikap tersebut, Abdul Muttalib berkata, maka apa yang harus buat dengan nazarku? Mereka menyarankan supaya Abdul Muttalib menemui seorang perempuan peramal untuk minta pendapatnya. Saranan itu dijalankan Abdul Muttalib dengan menemui perempuan peramal tersebut. Perempuan peramal itu memerintahkan Abdul Muttalib untuk membuat anak panah undian yang diberi nama Abdullah dan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Allah, Abdul Muttalib harus menambah tebusan 10 ekor unta lagi. Begitu seterusnya. Jika dalam undian itu keluar nama unta, dia harus menyembelih unta sebanyak jumlah yang tertera dalam panah undian itu. Abdul Muttalib lalu pulang dan masuk ke bilik dan melakukan undian seperti saranan dukung perempuan. Antara nama Abdullah dan unta dan 10 ekor unta, namun yang keluar tetap nama Abdullah. Ini dia, Allah menguji dia. Banyak kali dia undi, nama Abdullah juga yang keluar. Hal itu terus berulang sehingga ketika jumlah unta sebanyak 100 ekor,
barulah undian itu jatuh pada nama unta. Akhirnya dia menyembelih 100 ekor unta untuk memenuhi nadarnya. Kalau kita lihat kat sini, dahulu diyat ni ataupun denda di kalangan orang Quraisy dan bangsa Arab ni, secara keseluruhan dihargai dengan 10 ekor unta. Itu sebab masa undian tadi dibuat 10. Setiap kali nama Allah keluar tambah 10, setiap kali nama Allah tambah 10 ekor. Namun sejak peristiwa itu jumlahnya diubah menjadi 100 ekor unta. Selepas peristiwa yang Abdul Muttalib nak melakukan nazar itu, setelah 10 kali undian barulah dapat nama unta. Bermakna jumlah unta dah jadi 100 ekor. Sejak pada itu jumlah yang digunakan adalah sebanyak 100 ekor. Ibunda Abdullah bernama Fatimah binti Amru bin Ais bin Imran bin Makhzum bin Yakhzah bin Murrah. Abdul Muttalib memilihkan untuk Abdullah seorang gadis bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zahrah bin Kilab. Ini adalah dua insan, iaitu ibu dan bapa kepada Rasulullah, ayahanda dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah dan ibunya Aminah binti Wahab. Aminah ni adalah seorang yang sangat dihormati oleh kaum-kaum Quraisy ini kerana nasabnya yang baik maupun kedudukannya. Ayahnya ni, ayah kepada Aminah ni, iaitu datuk kepada Rasulullah SAW ni, Abdul Manaf itu adalah tokoh terkemuka Bani Zahrah. Abdullah pun menikahi Aminah dan membina rumah tangga bersamanya di Mekah. Abdullah lalu diutus oleh ayahnya Abdul Muttalib ke Yathrib. Yathrib ni adalah tempat Abdul Muttalib ni dilahirkan, untuk menguruskan kebun kurma. Setelah ditiba di Yathrib, Abdullah ni sakit dan meninggal dunia dalam usia yang masih sangat muda sangat, 25 tahun. Kalau 25 tahun tu Ayaman ni bujang tang-tang-tang lah tu namanya. Jadi dia pula dikebumikan di Dar An-Nabirah Al-Ja'li, maknanya di Yathrib lah. Okay, sehingga kita berjumpa dan tunggu slot dan seterusnya video-video baru daripada Ayaman. Sebelum itu tekan share, like dan subscribe serta tombol loceng untuk mendapat info yang baru.